Assalamualaikum, selamat sejahtera ya. Jadi murid-murid yang saya hormati sekalian, kita sambung ya untuk perbincangan set 2. Kelas yang minggu lepas hari Rabu, kita akan carikan masa untuk ganti jugalah. Cikgu dah hutang kamu 2 jam punya masa. Tapi jangan risau, masa akan terdekat juga kita boleh buat kelas tambahan dan atasilah apa-apa yang cikgu hutang kamu semua ya. Jadi murid-murid, kalau anda tengok pada soalan nombor 5, seandainya kamu tak ada data, kalau anda data tak ada itu, kamu memang boleh tutup dan dengar saja, tak ada masalah. Jawapan pun cikgu dah beri dalam grup itu. Jadi ketika anda buat ulang kaji, cikgu betul-betul mengharapkan supaya kamu mencarikan bab-bab berkenaan dengan soalan yang anda jawab. Okey, bab. Masa dia, sekurang-kurangnya anda tahu bab apa yang kamu perlu baca ataupun buat ulang kaji. Seandainya kamu tengok balik soalan itu, saya tak tahu. Jadi kamu baca. Jadi kalau kamu tengok soalan nombor 5, dia menunjukkan keratan rentas daun sepohon pokok yang tumbuh pada persekitaran panas dan kering. Jadi, apakah bab yang berkenaan dengan soalan ini? Cikgu, soalan ini bab 1 dah. Tidak ya? Dia dah nyatakan terang-terang kat sini siapa yang jenis yang pandai jawab. Dia tahu dah soalan ini bukan fokus pada keratan rentas daun saja. Dia juga fokus kepada persekitaran panas dan kering. Betul lah keratan rentas daun itu betul. Tapi tengok gambar raja memang tak seperti yang gambar raja biasa anda jawab. Dia nampak lain sikit. Sebabnya dia adalah pokok yang tumbuh di tempat yang panas dan kering. Dengan itu, cikgu nak tanya ya, siapa yang di sini boleh jawab? Rasanya bab apa yang soalan ini mereka ambil? Ya murid-murid, sebelum cikgu tunjuk jawapan yang kita jawab, manakah bab yang dia tunjuk sebenarnya? Bab 7. Yalah, kalau Cihin cakap bab 7 betul lah tu sebenarnya, betul. B, penyesuaian pokok pada habitat dan di mana kamu belajar di situ. Kalau anda tengoklah. Okey, dia ada pelbagai persekitaran yang macam mana kata? Persekitaran yang ekstrim ya, kalau ikut English ya, ekstrim. Tapi kalau untuk BM, cikgu dah lupa perkataan yang sesuai lah. Maksud dia, persekitaran yang kurang sesuai untuk pokok yang biasa kita jumpa dan boleh hidup. Jadi tempat-tempat yang tertentu di mana tumbuhan biasa tak boleh tumbuh. Okey? Tumbuhan yang hidup di persekitaran sedemikian, mereka perlu mempunyai mekanisme tertentu untuk buat mereka hidup. Jadi kalau anda tengok di sini, kalau kamu tengok pada skrin, muka surat apa? 135 lah, 135. Jadi kalau kamu tengah buat, kamu ada dah cetakkan soalan itu, bagus lah. Kalau kamu tidak cetak, cikgu pun susah lah. Yang penting, tulis kat situ lah, tingkatan 5, bab 7, 135. Jadi kalau kamu tak tahu, baca. Sebab sekarang, bezanya kamu dengan senior kamu adalah kamu mempunyai banyak soalan sekarang. 8 soalan, ya 8. 8 soalan jumlah untuk bahagian A. Bahagian A. Berbanding dengan senior kamu 5 je. Jadi, dengan bahasa lain, memang kamu belajar banyak bab. Setiap bab kamu perlu mahir. Jadi, kamu mungkin tanya cikgu, ini bab boleh ke keluar dalam SPM? Jawapan dia, memang ini soalan yang biasa ditanya. Tetapi senior kamu fokus pada satu soalan je biasanya. Soalan tumbuhan di paya. Paya, okey? Paya, iaitu kalau kamu tengok pada soalan yang sesaran dan pengkolonian di paya. Paya bakal lah. Jadi, itu senior. Kamu pula lain. Kamu memang dah masuk banyak perkara di sini. Jadi, kamu perlu bacalah semua ni. Okey? Jadi, cikgu pun tak nak buang masa sekarang. Ifan boleh ikut Ifan? Jadi, pertama nyatakan jenis tumbuhan. Lepas tu berikan satu contoh. Jenis dan contoh. Irfan ada Irfan? Irfan, boleh ikut Irfan? Irfan ada Irfan? Irfan hilang ah. Irfan.
Okey, Ifah hilang dah. Sorry. Dia hilang dari radar lagi. Internet. Tak. Cikgu tahu faham masalah internet dah. Jadi kepada sesiapa yang ada masalah internet, memang cikgu record ya. Benda ini kamu boleh tengok semula. Cikgu pun tak nak buang masa. Okey, nak panggil nama nanti tak ada respon pun jadi isu juga. Okey, kita sambung. Jadi jawapan dia, kalau anda dah jawab, okey, kamu akan tengoklah pada, bukan ke? Cikgu tengah jawab, tanya, cikgu tengah buat soalan set keberapa ni? Kenapa tak ada orang bagi tahu cikgu tengah buka soalan set yang ketiga ni? Ya, murid-murid, kenapa tak ada orang betulkan cikgu bukakan set yang ketiga ke set kedua ni? Set ketiga, Ajam. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa ya. Jadi ini adalah soalan set yang ketiga ya. Cikgu pun silap ya. Sepatutnya cikgu buka soalan set yang kedua ya. Kenapa tak ada orang betulkan cikgu? Ya? Kenapa tak ada orang betulkan cikgu ni? Hello? Murid-murid? Hello? Ada respon ke tak murid-murid? Dengar ke tak ini? Dengar. So bagi saya, sebab saya juga sudah buat set 3, jadi okey lah, juga nak bincang set 3. Okey lah saja. Dia tak ada masalah. Sebab jawapan dia memang kat dalam buku ini. Yang penting sekarang kepada sesiapa yang betul-betul menghadapi masalah jawab bio. Kalau kamu sampai saat sekarang masih lagi salahkan cikgu ke, tak mengajar ke contohlah, ataupun salahkan diri tak faham, cikgu dah cakap ya, rujuk kepada bab. Contoh sekarang, kalau ini set 2, itu pasal kita kan tengok kat sini. Kalau anda tengok kat sini, yang soalan nombor 5 set 2 ini pula, tadi set 3 tau. Jadi kamu dah tahu bab apa, boleh buat ulang kaji. Jadi untuk murid-murid, set apa pula ini? Set kedua, nombor 5, bab keberapa? Jadi kalau anda tengok di sini, nutrisi. Okey? Nutrisi tapi bukan haiwan. Bukan haiwan manusia, tapi untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi bab keberapa sepatutnya yang berujuk? Yonggi? Yonggi nak jawab Yonggi? Yonggi? Ya, cikgu. Bab apa? Sorry, cikgu, tadi saya lag, saya tak dapat dengar. Oh, sedihnya. Okey, biasanya tak tanya kan. Jadi tiba-tiba cikgu tanya. Jadi soalan nombor 5 ini rasanya bab keberapa? Ketiga. Bab ke berapa Yonggi? You jangan tolonglah dia. Orang tanya Yonggi kan. Pandai-pandai pula kamu tolong jawab ya. Cari pasal Jadi bab ke berapa murid-murid? Siapa nak tolong? Selain daripada Ci? Yonggi? Bab ke berapa? 3. Bab ketiga, nutrisi tumbuhan. Betul ke tidak? Muka surat berapa? Sorry ya, cikgu tengah nak buka ya. Seperti yang kamu tengok pada skrin cikgu ni, memang lambat lah. Sebab ini memang bab 3, dia tak ada pecahan bab untuk cikgu ya. Cikgu cuba cari memang tak ada. Tak apa. Sorry ya, murid-murid. Memang mengambil masa ya. Jadi kalau anda betul-betul tengah tengok di sini. Okay, skrin cikgu sekarang. Ayah. Tak apalah. Nutrisi dalam tumbuhan. Bab keberapa ini? Bab 3 muka surat keberapa? Cikgu sebenarnya nak muka surat je. Jadi untuk mereka yang tengah buat ulang kaji, sebenarnya untuk yang ini kalau perlu buat sendiri sekali lagi, bab 3. Tingkatan 5. Ya. Siapa yang tengah nak buat ulang kaji lah. Yang dah tahu, minta maaf lah. Sebab benda ini saya tahu benda menjadi, cikgu dah tahu tak kan. Tapi yang tak tahu, kamu betul-betul perlu buat catatan lah. Lepas itu kamu mula tanya. Berjawablah soalan ini kan. Apakah jenis nutrisi di sini? Jawapan pun dah diberikan kalau anda tengok. Okey, nutrisi adalah cara pemakanan lah. Untuk S itu parasit ya. Okey, Rafflesia ya parasit ya. Manakala Y itu tumbuhan yang merangkap serangga ya. Carnivore lah. Dia jenis yang makan pada serangga lain. Jadi, apakah dua perbezaan antara tumbuhan X dan Y? Okey, tumbuhan X dan Y. Jadi kalau anda tengok di sini, okey, daripada segi cara pemakanan, parasit menyerap nutrien daripada perumah. Okey, manakala carnivore menyerap nutrien daripada mangsa. Kita nak kirakan konsep perumah dan mangsa. Memang beza. Jadi cikgu, macam mana dengan fotosintesis pula?
Okey, untuk isu fotosintesis kalau anda tengok di sini. Okey, Rafflesia dia tak ada daun ya. Kalau anda tahu dia punya konsep. Jadi dia tak ada isu fotosintesis di sini. Manakala yang ini dia berwarna hijau. Jadi fotosintesis tetap dia berlaku lah. Jadi nak ke tanah anda perlu terima. Mungkin kamu akan berfikir, cikgu dia dah fotosintesis, kenapa dia nak makan lagi haiwan? Benda ini adalah soalan yang bagus tapi tidak dijawab pada peringkat sekarang lah. Kamu akan bawa nanti ke universiti kalau kaji botani. Okey, ada isu yang boleh kita akan bincang panjang di sini. Jadi seterusnya, kalau untuk soalan B, sejenis pokok orkid yang ditanam oleh Puan Ani di satu sudut dalam rumahnya dengan menggunakan pecahan batu bata, pecahan arang dan sabut kelapa. Cikgu nak kamu tahu sabut kelapa ini pernah ditanya dalam SPM sebelum ini dah. Okey, kenapa nak gunakan sabut kelapa? Ini SPM punya soalan lah. Jadi mungkin kamu akan tertanya juga. Jadi SPM kalau dia tanya, kenapa orkid itu ditanam dalam sabut kelapa? Tak diajar dalam buku pun. Inilah orang kata sekali lagi soalan hebat. Apa-apa jawapan pun boleh betul lah kalau ditanya dalam bentuk tersebut. Kalau ada masa cikgu tunjukkan soalan itu. Jadi mengapakah Puan Ani menggunakan sabut kelapa? Ini kan dah cakap. Jadi untuk SPM dah ditanya sebelum ini. Memang dah tanya. Jadi jawapan yang diberi di sini. Okey. Cikgu, dua jawapan ini je ke? Dua jawapan ini je ke? Dalam SPM, jawapan dia pilihan memang ada banyak. Dalam 8 kalau tak siap cikgu. 6 ke 8. Jadi antara jawapan yang kamu boleh berikan di sini ialah sabut kelapa dia menyimpan air. Okey? Membekalkan nutrien cikgu kurang setuju. Murid-murid ya. Membekalkan nutrien cikgu kurang setuju. Siapa yang salin jawapan ini, dengar ya. Membekalkan nutrien itu bukan pilihan ya. Dalam cikgu dah cakap dalam SPM sebelum ni memang dah keluar. Dia memang bagikan sabut kelapa. Ini kelapa. Okey, kelapa dan dalam itu ada sabut. Okey, dan dia tanam kat orkid. Dia kata tanam kat orkid lah. Cikgu boleh tunjukkan nanti. Okey. Jadi kenapa gunakan sabut kelapa di sini? Kalau kamu nak kata sebab sabut kelapa ada santan ya, dia boleh menyerapkan nutrien dia itu, tak diterima ya, sebab dia bukan konsep itu. Bukan konsep itu ya. Jadi murid-murid fikirkan untuk yang ini, kat sini untuk simpanan air ya, kepada sesiapa yang nak gunakan jawapan untuk pengudaraan, aeration ya, terima. Pengudaraan boleh. Untuk memerangkap tanah, untuk memerangkapkan tanah pun terima. Sebab dia sesuai untuk perangkapkan tanah. Perangkapkan batu bata dan arang. Cikgu ulang ya. Okey, ada 3 jawapan kat sini. Setidak-tidaknya biasanya murid jawab dan dia boleh betul. Pertama, sebagai tempat simpanan air. Ya betul, air. Kalau ingatlah, udara, ya, pengudaraan. Sebab sabut kelapa itu, dia bukan tutup macam simen. Kalau simen, sel akar tak dapat cukup oksigen pun boleh mati. Jadi sabut kelapa dia ada pengudaraan yang bagus. Okey? Dan kalau sesiapa yang nak kata dia nak perangkapkan tanah pun terima. Kalau di sini bukan tanah lah, perangkapkan batu bata ataupun arang pun terima. Boleh ikut ke tak, murid-murid? Boleh. Nutrien salah. Memang nutrien itu salah. Sebab dia coconut sheet ini, kalau sesiapa tengok skrin cikgu sekarang. Okey? Okey, cikgu tengok. Cikgu tengok ada gambar ke tak sesuai. Okey, ini dia. Dia tak ada isu nutrien di sini ya. Tak ada ya. Tak ada ya. Murid-murid tak ada. Okey, jadi siapa yang nak pilih nutrien, tengok di sini ada nutrien ke? Kalau betul-betul ada nutrien, sabut kelapa ini dah senang dimakan oleh semut dan macam-macam binatang. Jawapan dia tidak. Biar di situ pun dia kekal macam tu je. Setuju kan? Jadi, itulah dia, murid-murid. Alright, kita akan tengok nanti. Kalau sempat cikgu buka soalan itu, cikgu buka ya, masa akan datang. Dan kamu akan tengok di sini satu markah. Memang pilihan jawapan banyak. Dan siapa yang komen lah. Anda kata kamu komen, tak belajar pun. Sebab soalan ini soalan respon terbuka lah. Maksudnya dia nak uji kemahiran murid berfikir.
terangkan penyesuaian akar pokok orkid dalam pengambilan air dan juga garam mineral. Okey? Jadi seperti anda tengok di sini, cikgu, ada ke soal jawapan ini? Jawapan ini telah sebenarnya diterangkan pada tingkatan 4. Tingkatan 4 bab 2. Ketika anda belajar pengkhususan dan pembezaan sel. Cikgu ulang ya, pembezaan dan pengkhususan sel. Maksudnya, kamu telah belajar bentuk sel haiwan dan sel tumbuhan yang am tau. Tapi kita sedar ada sel-sel di tempat lain, bahagian badan yang lain. Contoh, kalau untuk manusia, sel otot, sel sperma, okey, dan juga sel jantung ataupun sel saraf, semua nampak lain daripada sel yang kamu lukis seperti sel haiwan am dan sel tumbuhan am. Seperti untuk kita punya akar, ya, akar kita pun ada penyesuaian di situ di mana sel-sel itu macam mana kata berbeza, okey, differentiate lah, berbeza dan mengkhusus. Macam mana? Jadi antara dia epidermis mempunyai dinding yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air. Yang penting dinding yang nipis saja. Sel-sel rambut akar tidak dilapisi kutikel, diterima. Kalau dia kutikel ada, maksudnya air dia tak boleh masuk. Dan paling tidak kamu boleh jawab soalan P3, jawapan P3 ya. Mempunyai vacuum yang besar untuk menyimpan air dan garam mineral. Jadi mungkin ada antara kamu akan cakap, cikgu, boleh ke tak saya tulis sel-sel akar mempunyai luas permukaan? Sel-sel, okey, kalau kamu tengok jawapan di sini, dia tak ada kat sini ya. Sel-sel rambut mempunyai apa? Kalau anda nak jawab, kalau ikut sepatutnya jawapan yang kamu nak tanya kan, ataupun kamu nak tanya, boleh ke tak saya kaitkan dengan luas permukaan yang besar? Sebab kalau kamu belajar bentuk sel rambut, okey, dia mempunyai sitoplasma yang memanjang keluar. Ini mempunyai luas permukaan yang besar untuk mengambil atau meresap air dan juga garam mineral dengan lebih efektif. Itu pun sebenarnya jawapan yang betul ya. Okey, kalau kamu ada terjawab soalan ini, siapa yang ada jawab, tanya diri sendiri ya. Sebab kalau kamu tak jawab, kita tak ada point. Kalau kamu datang sini kata kamu dah ada jawapan, kamu salin saja, tak ada, tadi kita tak ada no point lah. Kenapa kita ada kat sini ya untuk bincang ya. Yang penting kalau siapa yang dah jawab, jawapan kamu lain dan kamu rasa diri kamu betul, kamu tolong tanya. Tolong tanya ya. Cikgu memang buka kepada anda semua ya. Murid-murid, ada soalan ke tak ni? Siapa dia? Ya, faham cikgu je. Siapa ada jawab ke tak ni? Cakap jujur. Ataupun dengan cikgu syok sendiri. Fatin, boleh ikut Fatin. Fatin? Fatin ada Fatin? Boleh ya? Jadi cikgu sambung ya. Teruskan untuk yang B3 pula. Pada pendapat anda, apakah faktor utama yang perlu diambil kira oleh Puan Ani sebelum meletakkan pokok orkid di sudut tertentu? Okey, hal tersebut terangkan. Paling penting ialah cahaya lah, faktor cahaya sebab untuk fotosintesis lah, keamatan cahaya yang optimum. Jadi di sini kamu mungkin tanya, cikgu, kalau saya tulis cahaya saja, terima ke tidak? Cahaya perlu ingat, boleh rujuk kepada warna cahaya ataupun kamu nak kata cahaya yang malap ke cahaya yang terang. Jadi terbaik sebenarnya kalau kamu tengok jawapan ini betul. Keamatan cahaya yang optimum dan supaya orkid dapat menyerap tenaga cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Kalau boleh, tambahkan dua perkataan di belakang lah secara optimum. Tambah lagi je. Dia ulang dua kali ke? Boleh je. Okey, boleh je. Jadi untuk yang atas, sel akar rambut, ingat cikgu memang bukan nak mengulang tapi benda ini kau perlu tahu ya. Penyesuaian akar untuk pengambilan air dan mineral ini mempunyai sel
seakar rambut. Itu betul. Seakar rambut mempunyai luas permukaan yang lebih besar untuk penyerapan air terima. 2 markah di situ dah sebenarnya. Siapa yang tulis epidermis pun terima ya. Yang betul. Ya Chin. Saya ada soalan untuk 5B3 Cakap yang je. pokok. Jadi saya tulis, bolehkah saya tulis keamatan cahaya matahari saja? Jadi macam Tak itu je. boleh. Dia keamatan cahaya itu yang menjadi soalan statement tergantung. Letak di Oh. tempat keamatan cahaya. Di tempat yang light intensity nota. Tinggi ke rendah ada ke tak? Kamu cakap tempat yang malam. Light keamatan cahaya rendah. Oh, faham. Sebab, okay, Salah. sebab Memang salah. Saya yakin cakap. Memang SPH akan cari. Oh, keamatan cahaya. Ayah, murid dia tergantung dia salah ni. faham. Tapi kalau dia tulis, letakkan tumbuhan di tempat yang bercahaya. Mungkin akan beri markah pickup kita panggil BOD, benefit of doubt. Maksudnya kita faham, dia nak cakap tempat yang ada cahaya tau. Kalau kamu tulis keamatan cahaya nota salah. Kamu ibarat memberikan satu tanda soal. Tempat yang ada cahaya ataupun tak ada cahaya. Itu jadi. Ataupun cahaya tinggi, cahaya rendah. Faham. Okey? Jadi kita beri soalan yang nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ini ialah bab 12 tingkatan 4 lah. Bab 12 tingkatan 4. Cikgu pun sempat mengajar ini di kelas ketika bersemuka ya. Siapa salah, cikgu tak tahu nak cakap apa. Sebab cikgu nak ambilkan masa untuk bincangkan bahagian B ya. Nanti ya. 6A, senang je. Namakan neuron X. Jadi kepada sesiapa yang tak tahu ini, cikgu sarankan supaya anda keluarkan highlighter. Kalau kamu nak kan, keluarkan highlighter lah. Faham kan? Ataupun 3 warna. 3 pen berwarna lah. Jadi yang pertama, kamu akan nampak bermula daripada stimulus. Tulis kat situ, kalau kamu tak boleh nak baca neuron ini, kamu paling tidak perlu faham stimulus ataupun kita BM panggil rangsangan. Maksudnya bermula daripada tempat yang memberi rangsangan. Jadi kuali panas ini tempat bermulanya rangsangan. Jadi dia akan rasa panas itu kan. Jadi bermula di sini. Ini yang bermula. Kamu akan guna warna supaya anda gariskan. Oh macam ni. Okey, dia akan sampai ke sini. Jadi ini warna merah yang pertama. Ini yang nombor 1. Lepas itu kamu ada nombor 2. Kalau anda guna warna lain, contoh biru, kamu akan nampak di sini. Okey, ini neuron yang kedua. Ini nombor 2. Siapa yang kali pertama belajar lah. Kalau anda katakan PDPR kan, silap cikgu juga. Tapi yang penting, ini ketiga, kamu nampak warna. Okey, ini warna dia, kamu sambung. Dia sambung ke mana yang ketiga ni? Dia akan sambung paling akhir sekali ke efektor. Untuk tindak balas. Untuk nanti dihasilkan tindak balas. Jadi 1, 2, 3 perlu nampak. Siapa yang kali pertama belajar, ini dia. 1 itu, itulah kita panggil saraf afferent. Okey? Benda tidak lah. Okey? Lepas itu saraf motor yang 3. Okey? Jadi apakah neuron X ini? Neuron X nampak lah. Afferent kan? Apa susah kan? Jadi kita tengok. Okey? Cikgu, kalau saya gunakan saraf boleh terima ke tak? Ini yang bahaya. Sebab soalan dia dah tuliskan neuron tau. Kalau kamu tiba-tiba tukarkan saraf, kemungkinan memang ada tahun dia serius salah. Tapi lazimnya kita tengok point dia je, afferent je. Jadi kalau ada istilah yang telah digunakan oleh soalan, okey, disarankan supaya ulang balik je. Jangan pandai-pandai tukarkan neuron afferent. Itu je cikgu bagi tahulah. Kalau kamu nak cuba nasib, silakan lah. Kadang-kadang memang tak ada masalah pun. Lepas itu dapat bezakan antara X dan Y ni. Cikgu, boleh ke tak saya tuliskan 2 cara. Yang cara pertama yang terbaru untuk SPM biasanya mudah asyik tanya. Boleh ke tak saya buat potong di tengah-tengah? Okey, lepas itu saya tulis seperti di sinilah. Tetapi jawapan dia boleh. Tetapi ingat supaya kamu mulakan dengan perkataan neuron X ialah apa? Neuron Y ialah apa? Ayat poin kedua, neuron X bermula neuron Y.
Dan pastikan mesti pada aspek yang sama. Kalau aspek yang berbeza, salah. Apa maksudnya aspek yang berbeza? Murid-murid, contoh. Kalau kamu tulis yang ayat pertama, kedudukan badan sel di tengah sel untuk neuron X. Neuron X mempunyai kedudukan badan sel di tengah sel, betul? Tapi neuron Y kamu tak tulis kedudukan badan sel. Kamu pula tulis akson lebih panjang. Neuron Y mempunyai akson lebih panjang. Jadi pada baris yang sama, tidak sama, maka bentuk jadual kamu adalah salah. Tidak memberikan anda markah. Untuk mereka yang suka tuliskan dalam ayat, bagus. Sebab PT3 memang kau belajar macam tu. Kalau kamu tulis dalam ayat, gunalah perkataan manakala. Neuron X mempunyai kedudukan badan sel di tengah sel, manakala neuron Y mempunyai kedudukan badan sel di hujung. Habis cerita. Okey ke tak? Cikgu kan ada ajar. Cikgu tak nak bazirkan masuk untuk ini. Harap semua boleh ikut. Sambung Jadi, apakah kepentingan gerak balas pada Raja 6.1 terhadap manusia? Sebab, dia tidak pergi ke otak Dia tidak pergi ke otak. Jadi kita tahu itu adalah tindak balas refleks Jadi untuk mengelakkan daripada kecederaan yang serius. Kepada sesiapa yang pernah lalui situasi macam ni, paling tidak pun kalau kamu berjalan di tempat di mana dinding atas kepala itu boleh bersentuh kepala, apabila kamu cuba naik kepala dan kepala kamu hampir ketika nak langgar pada dinding, secara kamu tak kawal, kepala kamu akan tunduk, otot kamu akan mengecut, elakkan kamu daripada cedera. Macam tiba-tiba je. Jadi itu memang untuk elakkan kita daripada cedera yang serius. Jadi murid-murid, cikgu nak bincang dengan kamu B1 ini Masa depan kalau cikgu bincang soalan SPM, kamu akan tengok semula benda yang sama ni. Menerangkan pemindahan impuls merentasi sinaps. Jadi murid-murid, kalau untuk anda jawab soalan sinaps ini, kamu perlu faham Pertama sekali, cikgu pun tak nak buang masa Dua neuron mesti berhubung. Ya, berhubung. Tetapi mereka tak sambung. Mereka berhubung tetapi tak sambung. Okey. Bentuk dia macam ni. Ada dua neuron. Kalau kita nak panggil ini neuron A, ini neuron B, maka kita perlu tahu, kalau cikgu gunakan warna biru untuk menunjukkan, okey, ada elektrik datang. Elektrik datang. Jadi bagaimana kita nak nyatakan neuron itu sampai pada neuron A? Ada istilah dia yang sesuai. Antara dia adalah, bongo synapse. Kalau ikut yang sekarang lah, synaptic node. Ataupun kamu boleh guna istilah pra. Neuron prasynapse. Neuron prasynapse memang sebelum. Jadi impuls ataupun kita panggil sekali lagi isyarat dan neuron akan sampai pada bongo synapse ataupun neuron prasynapse. Ini ada markah tau. Banyak orang tak nampak. Dia terus, semua orang hafal buku. Saya faham. Semua orang terus cakap, vesicle synapse yang membawa neurotransmitter akan dirangsang untuk bergerak. Bergerak ke mana? Tapi tak boleh nak jawab dah. Jadi, bergerak ke mana? Ini yang kita nak kata. Jadi benda ini kau perlu faham. Tempat itu sesiapa yang ada masalah harap anda boleh faham. Dan seterusnya kalau itu ada sebelum, bagaimana dengan yang neuron B, tempat neuron B. Jadi kalau ikut dalam BM, kita nak direct translate, neuron prasynapse itu pra. Jadi sini kita panggil neuron pasca synapse. BM postsynaptic membrane. Prosynaptic membrane ataupun neuron. Membrane pun terima kadang-kadang sebab kita nak cakap dia akan pergi ke membrane. Ini membrane. Kalau ikut buku teks kita akan panggil apa? Neuron
penerima. Neuron penerima. Ya, keseluruhan ini kita panggil sinaps. Tak ada masalah. Siapa yang nak ada isu sekarang, kita pun dah bincang. Harap benda ini akan menjadi senang untuk anda faham. Pertama, impuls akan sampai ke bongo sinaps. Lepas itu kamu pun ikutlah jawapan dia. Vesicle sinaps dirangsang untuk membebaskan neurotransmitter. Kalau boleh, ke mana? Ke mana? Ke ruang kosong ini kita panggil apa? Siapa nak jawab? Okey, cikgu lupa ya. Jadi kalau anda sesiapa yang nak rujuk kepada bab ini, bab 12 ya. Bab 12. Bab 12, muka surat 225 tingkatan 4. Bab 12. Jadi siapa yang tengah nak buat ulang kaji, jadi sini dah kamu akan buat ulang kaji ya. Terangkan penghantaran impuls pertama sekali. Impuls akan sampai ke impuls dalam bentuk elektrik lah akan sampai ke bongo apa? Sinaps. Okey. Jadi merangsangkan apa sekali lagi? Merangsangkan vesicle sinaps untuk membebaskan neurotransmitter ke mana murid-murid? Hello. Ke dalam sinaps. Ke dalam sinaps. Jadi untuk kamu akan cakap, cikgu ini sinaps ke? Jadi katanya cikgu sinaps untuk semua. Ya, sebenarnya itu yang cikgu kata. Ada benda di sini yang cikgu pun susah nak jawab betul ke salah untuk gambar aja ni. Tapi untuk pemahaman anda semua. Sinaps itu merujuk kepada keseluruhan tempat ya, termasuk tengah-tengah itu. Tengah-tengah ruang kosong itu. Jadi kepada sesiapa yang kalau ikut buku teks tulis ke dalam sinaps dia tak salah ya. Kalau untuk yang kamu ikut sini kamu biar buku, dia akan hantar katanya akan dilepaskan ke dalam synaptic cleft ya. Cikgu nak carikan dia punya istilah BM dia yang betul ya. Dia memang macam-macam istilah dia sekarang. Okey, celah sinaptik, celah. Dia kata memang celah, memang tak salah pun. Jadi sesiapa yang tulis sinaps tak salah. Sebab itu yang cikgu nak bincang. Dalam buku dia tulis sinaps, kita ikut. Tak ada masalah. Okey? Tapi kalau ikut dalam sini kalau buku, rujukan sinaps salah tau. Dia sinaps, mesti synaptic cleft. Celah. Maksudnya di sini, ini panggil celah. Ruang dia ini kosong ni kita panggil sinaps celah. Celah sinaps. Tapi tak apalah, dah buku dah tulis sinaps, biar je lah kita ikut je. Jadi dia sambung sekarang, neurotransmitter meresap melalui sinaps. Okey? Terikat pada reseptor neuron penerima. Siapa yang ikut buku English, dia akan tulis, kalau ikut sini cikgu dah kata, post-synaptic membrane ataupun post-synaptic neuron terima. Neuron penerima terima. Sebab neuron penerima yang diikut buku teks yang terbaru, neuron penerima akan mencetuskan impuls baru. Okey, jadi dia akan mencetuskan impuls baru untuk hantar ke mana? Hantar ke otak lah. Kalau otak lah. Kalau hantar ke saraf tunjang. Kalau nak hantar ke neuron motor, boleh juga. Tak ada masalah. Janji satu neuron ke neuron yang lain. Boleh ikut kan? Sorry ya, ambil masa sikit di sini. Seorang atlet dalam pertandingan lari pecut telah dibatalkan pingat emas kerana terlibat dalam penggunaan dadah perangsang. Terangkan bagaimana pengambilan dadah tersebut dapat membantunya mendapat pingat emas dalam pertandingan tersebut. Untuk pengetahuan semua ya, sinaps ini terlibat dalam banyak soalan hebat. Termasuk untuk menjadikan anda rasa gembira. Ya, kalau sesiapa yang rajin baca internet, kamu akan faham bahawa ada satu istilah yang khas euforia. Bukan cerita drama series ni tapi euforia dia ada satu keadaan gembira. Jadi apa itu keadaan gembira itu? Gembira itu sebenarnya adalah di mana otak kamu dirangsang untuk rasa gembira kan. Jadi rangsangan itu datang dari mana? Jadi otak banyak saraf. Jadi antara saraf ada sinaps.
Jadi neurotransmitter yang mereka untuk menghantar dari saraf ke saraf lain untuk membuatkan anda rasa gembira, neurotransmitter itu ada nama dia ya. Ada nama dia. Kalau kamu belajar baik-baik, nama itu sebenarnya panggil neurotransmitter apa? Dopamin. Okey. Neurotransmitter nama dia panggil dopamin. Cikgu, saya belajar dalam buku itu neurotransmitter lain sebab neurotransmitter ada banyak contoh. Jadi untuk neurotransmitter yang membuatkan anda rasa gembira itu panggil dopamin sebenarnya. Dopamin. Banyak cerita memang ada sebut. Macam cerita Robocop ada sebut ya. Kalau anda tonton. Jadi untuk perangsang pula dia dalam konsep stimulan. Stimulan ya. Perangsang stimulan ni perangsang. Jadi bagaimana mengambilkan dadah tersebut boleh buatkan dia menang, dapat pingat emas. Jadi dadah perangsang dia ada banyak ya. Cikgu, boleh saya guna kafein tak? Tak ada kaitan di sini. Dadah perangsang ada banyak contoh ya. Kalau kamu tulis kafein, salah. Sebab atlet yang menang bukan sebab dia minum kopi. Kalau minum kopi boleh dapat pingat emas, semua dah dapat pingat emas lah tu. Jadi dia dapat meningkatkan pembebasan neurotransmitter daripada vesicle synapse. Penghantaran impuls akan jadi lebih cepat ke efektor, meningkatkan gerak balas. Semua konsep ini adalah berasas kepada, kalau kamu ingat, carta alir. Okey, carta alir yang kamu ingat daripada rangsangan. Cikgu ulang kalau sesiapa yang baru kali pertama belajar daripada rangsangan, sampai ke gerak balas. Jadi, poin dia jatuh kepada, maksudnya daripada satu saraf atau neuron kepada neuron yang lain. Neuron ke neuron lain. Jadi, impuls yang lebih akan menjadikan lebih gerak balas yang dihasilkan. Kenapa? Sebab impuls lebih bermaksud dia kamu memberikan lebih banyak isyarat supaya melakukan sesuatu yang kamu kehendaki. Okey, jadi meningkatkan gerak balas yang sesuai, contohnya meningkatkan kadar denyutan jantung, kamu boleh nyatakan juga banyak di sini dan menyebabkan pengecutan otot yang lebih kerak. Jadi maka dia akan lari dengan lebih laju. Siapa ada soalan? Dia memang ini susunan jawapan kira betul. Susunan jawapan ini betul lah. Hanya kamu macam mana kamu nak tulis saja. Siapa di sini ada soalan? Ya? Yeah? Hello? Ada isu tak? Anis, Natasha, ada isu tak? Anis? Hello? Tak ada ya? Cikgu sambung ya? Jadi ini adalah soalan yang nombor 6 ya. Okey, kita sambung. Sambung ya, sambung. Nombor 7. Kalau anda jumpa binatang ini dia sedut struktur X ini. Ya, dia tengah sedut cecair dari pokok. Ini biasanya flowworm lah. Tengok pun tahu flowworm tak. Okey. Dia akan hisap cecair daripada, sebab apa? Efik ini sejenis serangga ya, kumbang kan, yang dia akan serap makanan daripada pokok. Kamu nampak dia punya mulut yang tajam. Jadi dia nak serap apa? Makanan. Kalau nak air, dia pergi hisap air je lah. Kenapa dia nak hisap pokok kan? Jadi dia hisap untuk makanan. Jadi apakah struktur yang membawa makanan dalam pokok flowworm? Okey, penting kalau siapa yang nak kaji dengan hipotesis pengangkutan makanan, biasanya kita akan fikir secara logik pergerakan makanan dalam pokok adalah dari daun ke akar. Pergerakan daripada daun ke akar. Tetapi dengan ada saintis yang membuat kajian, saintis mendapat tahu bahawa pergerakan makanan bukan satu hala atas ke bawah. Dia juga bergerak dari bawah ke atas. Dia menggunakan efek ini. Okey? Untuk cabut keluar. Kesian tau. Lepas dia tengah sedut, saintis akan cabut dia keluar. Tinggal dia punya muncung. Di sini, jadi cecair dia itu akan keluar. Jadi dengan itu saintis boleh setiap masa keluarkan cecair sap pokok ni
Okey, cecair pokok ini. Okey, sub sel ataupun cecair untuk membuat kajian. Jadi mereka dari situ menampakkan pergerakan makanan pokok adalah dua hala, atas ke bawah, bawah ke atas. Mereka kajilah dari situ. Jadi berdasarkan gambar Raja 7.1 ni, apakah struktur X ya? Sesiapa yang tak tahu bab ini apa yang kita tengah belajar ni, jawapan dia pada bab keempat dia, pengangkutan dalam tumbuhan. Pengangkutan dalam tumbuhan. Bab keempat tingkatan 5. Penting ya. Penting ya. Memang biasa kita dah belajar ni. Jadi tissue flowworm X itu, kenapa struktur X menjadi sasaran Afid? Untuk menyedut nutrien. Namun nak nyatakan sukrosa terima. Asid amino pun terima. Glukosa kurang lah. Sebenarnya glukosa kurang sangat. Dia biasanya sukrosa. Okey, tapi tulis pun terima juga. Memang betul. Siapa soalan di sini? Kalau kamu nak kata menyerap air salah ya, air hujan dia seduh air kat luar, okey je, kenapa ni nak susah payah macam ni? Seduh pokok tak ada. Sebab dia nak ambil makanan. Makanan cecair dalam pokok. Jadi apakah sebenarnya soalan B? Terangkan kesan terhadap pucuk muda. Pucuk muda. Yes, apa dia? Yes, apa dia soalan dia? Okay, soalan saya yang 7A1 flowworm. Bolehkah saya tulis flowworm saja, tak ada tisu? Boleh, flowworm diterima. Jadi apakah jadi what if I tulis tube tapis? Tube tapis lah, sieve tube lah. Kalau kamu tulis sieve tube di sini terima. Tapi kalau kamu tuliskan companion sel rakan kan? Ya. Sel rakan tak terima. Sieve tube terima. Faham, thank you. Tapi yang sebenarnya kat sini, dia nak kata sebab dia kata struktur X ini, jawapan terbaik sebenarnya ya tissue flowworm. Terbaik. Tapi kalau kamu tulis flowworm saja, memadai. Memadai. Sebab kalau anda tengok, kamu tengok di sini, dia tulis struktur X, dia rujuk macam satu sel saja. Jadi dia tak ada isu, maksudnya wajib kamu tulis tissue di sini. Dia tak ada isu. Dia punya point memang jatuh pada flowworm lah. Kalau kamu tulis tissue flowworm itu lagi bagus. Itu je dia. Okey? Okey, cikgu sambung ya. Kalau cikgu takut terlepas pandang apa-apa ya. Sebab benda ni cikgu dah cakap. Kamu perlu belajar ya. Jadi, apakah kesan kepada tumbuhan yang muda? Jadi, yang muda ya, pucuk yang muda. Yang tua tak kisah, dia akan ambil masa lama lah. Dia hanya keluarkan macam kamu, digigit oleh nyamuk, you tak akan mati terus. Tapi kalau kamu kecil, masa kamu bayi, banyak nyamuk, memang banyak nyamuk datang, hisap, jadi isu lain lah. Jadi tumbuhan akan kekurangan asid amino ke sukrosa, nutrien. Tumbuhan tidak dapat menghasilkan tenaga untuk aktiviti sel. Pertumbuhan akan terbantu. Itu ya. Ini memang betul. Yang cikgu hairan, sebenarnya soalan ini adalah soalan STPM. Mereka dah bawa ke soalan SPM. Itulah soalan hebat. Biarlah. Nasib kamu semua kan. Jadi terima dengan hati terbuka ya. Terima dengan hati terbuka. Murid-murid ada soalan ke tak? Tan Simi, ada soalan ke tak untuk yang ni? Jadi cikgu pergi yang seterusnya sekarang. Tan Simi? Simi apa tu? Tan Simi. Ini tengah buat apa tak tahulah. Tengok cerita Korea lah tu, biar. Okey, sambung Mesti tengah tengok tonton Squid Game kan, tak apa, biar aja. C, hasil fotosintesis boleh diangkut oleh struktur X ke atas dan ke bawah pada pokok tumbuhan. Ya. Dan ke bawah. Jadi, cikgu dah kata ini adalah soalan SPM tau. Sebenarnya STPM. Dengan Afid buktikan bagaimana dia atas dan bawah. Tapi benda ini dia hanya perlu minta anda jelaskan secara justifikasi pun ada dalam buku teks ya, dia ada sebut di situ. Jadi jawapan kalau anda tengok pada 7C ni, okey, hasil fotosintesis diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan. Kamu boleh kata dari ke bahagian atas hingga ke pucuk dan ke bahagian bawah hingga ke akar. Okey, dia kata justifikasi. Dia tak minta, dia hanya masa minta kenapa. Dia bukan minta bagaimana.
Okey, jadi kenapa dia perlu bawa naik atas, turun atas dua hala? Sebab untuk tumbuh-tumbuhan secara menyeluruh, kalau anda tengok pada jawapan itu, kadang-kadang juga di bahagian akar akan menyimpan makanan yang lebih banyak. Cikgu, apa itu rhizome dan umbisi ni? Rhizome dan umbisi ini rujuk kepada contoh. Cikgu ambil paling senang lah. Macam ubi, macam halia, macam carrot. Akar dia yang simpan makanan. Okey? Jadi, apabila proses fotosintesis tidak berlaku, akibat faktor persekitaran, makanan tersimpan akan diangkut ke atas. Itulah kalau kamu pernah main dengan carrot ataupun kamu main dengan kentang pun, kau biarkan lama, kamu akan nampak dia akan bertunas, keluarkan tunas dan tumbuhlah daun-daun dia. Jadi itu pun tunjukkan makanan dia bergerak dari bawah ke atas dan bukan atas ke bawah dah. Justifikasi. Ini SPM yang jawapan, STP yang cerita lain dah. Siapa ada soalan? Kenapa kamu buat 4 set ini ya? Set ini ya, kalau kamu betul-betul hayati, cikgu yakin kalau kamu buat betul-betul dengan hati yang ikhlas cukup dah. Kamu nak pergi mana seminar pun saya ada benda yang lebih kurang sama mereka akan keluarkan dia. Sebab dia cukup memang tak tengok soalan dia lah. Agak up to date lah. Agak up to date. Memang agak yang bagus lah. Kalau kamu tengok studio D pula, apakah kesan racun rumpai kepada proses translokasi? Okey, racun rumpai. Okey, bulatkan racun rumpai. Jadi kamu dah tahu bahawa proses translokasi ini adalah pengangkutan aktif. Dia ulang, pengangkutan aktif. Siapa yang tak tahu apa itu translokasi sekali lagi? Pengangkutan makanan. Perlu faham ya? Ya, cikgu saya tak tahu. Kamu pun tahu bahawa kalau kamu belajar betul-betul, kamu akan tahu, okey, ada dua jenis tisu di dalam tisu flowworm ini. Yang tisu A ini kita panggil apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab tisu A ini panggil apa nama? Tadi Cihin dah sebut tahu. Apa nama dia? Siapa nak boleh jawab sekali lagi? Hello? Ada ke tak sesiapa yang boleh bantu? Jonathan, boleh bantu cikgu? Jonathan? John? Tube apa tu? Wah, tube penapis. Tube Penapis. penapis. Bro. Tolong ya. Okey. Jadi, kalau sesiapa yang tengah nak buat ulang kaji sekali lagi, cikgu bukan nak memberi tekanan ya, tapi memang perlu ya. Anda perlu faham sekarang di manakah kamu punya penapis ya. Jadi, inilah dia, kamu perlu faham sekurang-kurangnya. Okey, muka surat apa? 87. Siapa yang tak tahu, sekali lagi, tulis pada situ untuk yang nak buat ulang kaji muka surat 87, tingkatan 5 bab 4 pengangkutan. Jadi anda masa buat ulang kaji pun senang. B itu yang saya uraikan. Jadi perlu faham bahawa pengangkutan, kalau kamu faham konsep dulu, senior, logiknya daun buat makanan turun ke bawah, okeylah. Maksudnya sama ada disebabkan graviti ataupun disebabkan pergerakan ikut kepekatan tinggi ke kepekatan rendah. Namun, silibus kamu sekarang telah masuk kepada satu tahap, bagi cikgu senang kata STPM, kamu perlu terangkan yang hijau juga. Dia naik ke atas. Jadi, kalau naik ke atas, melawan graviti, melawan kepekatan lagi, benda ini perlukan apa? Tenaga sebenarnya. Dia perlukan tenaga. Okey? Dia perlukan tenaga. Tetapi benda itu tak nyatakan secara mendalam lah. Yang penting, okey, racun rumpai menyebabkan enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis musnah. Tiada glukosa dihasilkan. Jadi respirasi sel tidak berlaku menyebabkan tiada tenaga sel yang dihasilkan. Jadi respirasi tak ada, translokasi tidak berlaku.
Jadi sesiapa yang ada persoalan di sini, cikgu sarankan kamu tulis di situ, dia sebenarnya ada sedikit kaitan dengan pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif. Racun rempai ini biasanya dia adalah bahan kimia yang akan aslikan enzim. Okey? Dia akan merosakkan enzim lah. Enzim untuk respirasi. Senang je cerita. Okey? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu pergi soalan nombor 8 ya. Jadi apakah jenis rangka haiwan untuk kangaroo ini? Okey? Endoskeleton tu, dalam, tulang dalam badan. Bukan tulang di luar badan, exo dia endo. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa yang ni. Kalau tengok rangka dalam, kalau siapa nak tulis endoskeleton silakan ya. Jadi, apakah penyesuaian anggota badan haiwan untuk melakukan pergerakan melompat? Cikgu, pernah keluar dah SPM ke? Cikgu yakin cakap ya, pernah keluar dah. Tapi, dia tak gunakan kangaroo ya. Guna kangaroo. Ya, kangaroo. Tapi dia tak bagi macam ni lah. Dia ada benda lain lah. Jadi, macam mana penyesuaian dia itu, kamu perlu nyatakan sekarang anggota depan dan belakang ataupun tangan dan kaki. Apa beza dia? Kaki dia itu lebih panjang ke pendek. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar raja ini dan kalau kamu bandingkan kepada jawapan yang ada, kaki belakang lebih kuat dan panjang. Cikgu, apa itu otot flexor dan otot extensor? Saya tak faham. Kalau kamu tak faham apa itu flexor dan extensor ini, dengan benda yang senang cikgu cakap, contohnya cikgu nak bagi tahu kamu, kalau kamu tengok pada cikgu yang senang cakap ya. Kalau kamu ada bicep dan tricep ini, murid-murid. Okey? Bicep, tricep. Bicep kamu telah belajar pada kelas ketika cuti tahun lepas tu, bicep mengecut untuk angkat tangan. Cikgu ada sebut masa itu tau. Itulah kalau dia bengkokkan, itu panggil otot flexor. Otot flexor. Bengkokkan anggota, bengkok. Kalau tricep dia mengecut untuk meluruskan tangan, lurus. Kita panggil extensor. Otot yang mengecut untuk bengkokkan anggota ataupun kalau tangan ni, lengan ni dia kecut, mengecut untuk bengkokkan, kita panggil flexor. Kalau dia mengecut untuk meluruskan, contohnya lengan, meluruskan lengan, kita panggil extensor. Okey, jadi untuk kita punya kangaroo, betul, dia punya anggota belakang mempunyai otot flexor dan extensor yang besar dan kuat. Okey, kalau kamu tengok dalam gambar raja ini, kita sekarang fokus pada kaki dia. Dia memang dah tuliskan fokus pada P. Dia dah fokus pada P. Jadi P itu ada lebih besar otot flexor dan otot extensor dia bandingkan yang depan. Jadi dia boleh lompat tinggi. Jadi apakah sebenarnya yang jatuh di sini di mana murid tidak dapat skor markah? Okey, dia dapat skor markah. Kalaulah ada soalan ini adalah dalam SPM, kemungkinan besar tidak mendapat markah. Cikgu ulang. Cikgu, ini jawapan ini. Kenapa kamu kata tidak mendapat markah? Sebab dia gagal memberikan perbandingan. Okey, tengok ya. P1. Apa masalah dia? Kaki belakang yang kuat dan panjang. Adakah tak dia juga merujukkan kaki depan itu kuat dan panjang? Cikgu ulang ya. Soalan itu dah nyata, betul P. Jawapan bagi kaki belakang itu kuat dan panjang. Adakah tak dia merujuk kaki depan itu pendek dan juga tidak kuat? Adakah tidak? Ataupun cikgu boleh salah faham kaki depan itu juga kuat dan panjang. Boleh ke tidak? Nadia Farisha. Kan banyak fikir ni. Nadia. BOD pula tiba-tiba keluar. Jadi, jawapan yang bagi kat sini,
semua depan ini, cikgu dengar ajar ni, perlu tambah satu perkataan lebih. Cikgu ulang lebih. Kaki belakang yang lebih kuat dan panjang, lebih. Okey? Kaki belakang mempunyai otot flexor dan otot extensor yang lebih besar dan lebih kuat untuk menyimpan tenaga keupayaan yang lebih tinggi untuk menghasilkan daya tuja ke depan yang lebih kuat apabila kaki diluruskan. Chin dengar kan? Yang lain dengar ke tak? Hello? Ataupun cikgu shock sendiri? Dengar. Tengah takut ni sebenarnya. Kamu shock sendiri semua nak salin jawapan kan. Jadi, siapa yang jenis salin jawapan, you are in the wrong place lah. Kalau kamu salin dah tapi kamu tak nak ikut, ingat jawapan ni confirm betul, pergilah kamu. Cikgu yakin memang sikit. Kalau kamu tulis kat sini, jawapan SPM mungkin boleh dapat 1 je. Dia maksimum dapat 1 je. Tapi sebab dia gagal membuat perbandingan. Okey? Jadi lebih kuat dan panjang, yang lebih besar dan kuat, menyimpan tenaga lebih kuat untuk menghasilkan daya tujuan yang lebih kuat ke depan. Okey? Jadi, terangkan tindakan otot ini pula. Cikgu ulang tindakan yang untuk menghasilkan pergerakan anggota belakang ini. Ini pun cikgu dah terangkan dalam kelas tahun lepas. Boleh tengok balik lah. Jadi, kalau kamu tengok dalam jawapan ini, otot flexor ataupun bicep femoris mengecut, manakala otot extensor, quadriceps femoris mengendur. Okey? Ikut. Cikgu, ini kalau saya tulis mengecut sahaja, saya tak tulis mengendur dapat markah ke tidak? Jawapan tidak. Mesti tulis dua-dua, mengecut dan mengendur. Jadi pengecutan flexor menghasilkan daya tarikan. Okey, jadi kaki ditarik ke arah badan, kaki bengkok dilipat ke dalam bentuk Z. Siapa ada soalan untuk yang ini? Yang berlabel P. Cikgu, kalau saya sambungkan jawapan ini, P, ada P5, P6 ke tak? Sebenarnya ada. Kalau kamu nak nyatakan pengecutan extensor, okey, akan meluruskan anggota badan, okey, ataupun anggota P, meluruskan anggota P, okey, pun boleh. Sebab dia dah extensor itu, dia mengecut, dia meluruskan, maka dia akan bergerak ke depan. Tapi yang menghasilkan daya tarikan itu, dia bermula dari pengecutan. Okey, lepas itu extensor mengecut untuk dia bergerak ke depan. P5 sebenarnya ada. Otot extensor mengecut menyebabkan anggota itu, anggota P ataupun kaki anggota belakang lurus dan kangaroo lompat ke depan. Itu P5. Siapa yang nak tulis lah? Kamu tak tulis pun 3 daripada 4 ini pun cukup dah. Sebenarnya ada 5 kat sini. Okey? Siapa ada soalan? Kalau tak ada cikgu sambung lah. Biar juga habiskan nombor 8 dulu. Atlet yang terlibat dalam sukan kategori lompatan perlu mempunyai sistem otot rangka yang kuat. Cadangkan satu contoh makanan yang sesuai untuk atlet tersebut. Okey? Jadi, keyword dia sistem otot rangka. Jadi, di sini ada dua benda, otot dan juga tulang. Rangka itu rujuk pada tulang. Jadi, dia perlu makan apa? Biasanya, kita akan kaitkan dengan kalsium lah. Kalsium dan juga yang lain. Okey, kejap. Okey, susu berkalsium tinggi. Okey. Sesiapa yang tak boleh terima, tengok jawapan dia ada 2 ya. 1 kalsium. Itu untuk tulang. Kalau siapa yang kata perlu makan daging ke ikan ataupun ayam yang banyak sebab kamu fikir otot pun terima. Dia dua-dua jawapan pun terima. Okey. Kalsium membinakan jisim tulang, daging ikan ayam mengandungi protein yang tinggi untuk bina tisu otot. Itu pasal sesiapa yang pernah fikir nak pergi bina otot, kalau kamu setakat pergi buat push up semua, otot kamu tak akan menjadi besar macam Dwayne Johnson. Kamu perlu makan protein, telur ke, ayam ke, paling tidak protein powder lah. Tapi kalau kamu jenis yang pilih makan protein powder,
berhati-hati untuk ginjal kamu bekerja lebih. Kalau ginjal kamu bekerja lebih, kemungkinan besar ginjal kamu akan rosak. So that's called what we call it kidney failure. Yes, kidney failure. Kalau ginjal kamu rosak, bukan isu kamu tak boleh kencing saja, tetapi kencing itu kotoran masuk ke dalam darah. Darah tak boleh keluar. Jadi kamu perlu pergi buat dialisis seumur hidup ya. Protein powder bukan tak boleh makan tanpa tunjuk ajar daripada coach yang berlesen coach yang berlesen. Dia tak boleh makan seperti yang kamu makan protein powder tiap-tiap hari minum susu saja. Jadi itu saja untuk cikgu sampai 10.30. Besok cikgu akan sambung habiskan yang set kedua. Cikgu akan susulkan jawapan set ketiga dalam WhatsApp group ya. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Murid-murid yang saya hormati, siapa ada soalan? Tak ada. Ya, apa soalan? Ya. Ini soalan saya. Kalau yang point form, yang point first itu protein. Apa itu point first? Oh, kalau point first itu protein nak makan protein. Salah, sebab makanan apa? Kamu nyatakan protein itu bukan makanan. Banyak orang sekarang dia kata makan protein tapi dia kata makan nasi ada protein. Boleh ke? Jadi di sini kalau boleh makanan. Dia bukan minta kelas makanan. Kalau satu contoh kelas makanan protein kamu betul. Okey? Protein itu betul. Ataupun siapa yang kata makan kalsium lebih, itu betul. Tapi disebabkan dia nyatakan contoh makanan, fahamkan soalan dia, gariskan contoh makanan, kamu perlu bagikan contoh makanan. You need to eat what? Protein. Apa itu protein? Apa itu protein? Jadi orang nak kelentong kamu, oh nasi ini mempunyai protein. Kamu pun tahu, you kelentong lah. Nasi ini karbohidrat saja. You don't think I never learn science, you know. Macam itulah. Jadi benda itu kamu perlu faham. Adakah tak saya terjawab soalan kamu? Okey. Yang tak ada masalah sekarang, aku minta izin sekali lagi. Sila buka kamera. Saya nak tahu adakah tak kamu tidur. Winnie tidur ke tak Winnie? Winnie okey, Winnie? Okey. Sorry. Salah faham selalu. Noning, okey Noning? Wow, kau siap bagus ah. Kei-Chen, okey Kei-Chen, good girl. Yang lain sila buka. Simyi, buka kamera. Tak jawab tadi ya, Simyi. Si Hui, Nadia, Natasha, Anis, Fatin, Atira, Nakia atau Aileen, siapa yang rasa memang malu, senang je, buku tutup skrin pun boleh lah, teruskan. Ini buku apa ni? Avon jangan salah faham. Okey. Soalan screenshot sekarang dalam kiraan 1, 2, 3. Siti Nadia, okey bagus. Fatin 1, 2, 3. Oh, sekarang ada bear pula ya. Terima kasih semua. Itu saja hari ini. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Besok besok. InsyaAllah. Sama. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih kasih. cikgu.